Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, saya akan bantu tuan-tuan dari sudut diagram, kemudian ada sedikit catatan dalam bahasa Melayu untuk tuan-tuan mudah ingat. Okey, kalau tuan-tuan pergi kepada layan kita yang nombor 3 tentang isim, tentang isim. Jadi tuan-tuan akan tengok dalam kotak mansub, penyebab mansub ni ada 11 kalau tuan-tuan masih ingat. Saya besarkan ni. Okey, penyebab mansub ni ada 11. Yang pertama sebab dia khabar kana, kemudian atau dia subjek ina, maf'ulun bih dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok nombor 10 nombor 10 ni munada, nampak yang kena seru, nampak. Jadi munada dia masuk dalam kotak mansub. Jadi maknanya munada dia kena mansub lah, kena baris atas. Tapi adakah semua munada akan berbaris atas? Yang tu kita punya perbahasan kita hari ni. Bukan semua munada akan berada di kotak mansub, tuan-tuan. Secara umumnya dia memang berada di kotak mansub lah. Tapi yang spesifiknya, yang pendetailannya, sebab tu saya ambil munada ini saya masukkan dalam satu bab dalam pengajian kita. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk faham. Baik, munada ni sebenarnya ada 6, tuan-tuan. Nanti saya beri catatan dalam bahasa Melayu yang tuan-tuan mudah-mudahan dipermudahkan lah untuk faham. Okey, munada ni sebenarnya dia ada 6 jenis. Dia ada 3 munada yang mansub dan 3 lagi munada yang marfu'. Saya tulis dalam bahasa Melayu supaya tuan-tuan mudah faham. Okey, cuba tuan-tuan tengok sekali lagi. Okey, munada yang mansub dulu. Yang ni kenalah dengan apa yang kita telah pelajari kan. Munada yang mansub dulu. Munada mansub yang pertama ialah munada yang tidak spesifik. Ya rajulu. Ya rajulu, wahai lelaki, wahai lelaki. Jadi kita tak panggil mana-mana lelaki. Wahai lelaki, tolong aku contoh. Jadi kita tak spesifikkan mana-mana lelaki tau. Jadi kat situ kita kena baca dia mansub. Ya rajula. Ya rajula sa'idni contoh. Wahai lelaki, tolong aku. Tu maksud dia. So kena baca rajula. Jenis yang kedua ialah munada isim mudhaf. Munada isim mudhaf. Maknanya kalau kita panggil ya wahai lelaki hebat. Wahai lelaki yang hebat, wahai lelaki hebat. Jadi kat sini lelaki ataupun munada tu dia jadi mudhaf. Jadi bacaan dia ya rajulal azimi. Ya rajulal azimi. Kena baca rajula juga. Okey, yang ketiga yang mansub yang baris atas ini kalau munada itu merupakan mudhaf yang jadi sifat kepada mudhafun ilaihnya. Ini terbalik. Jadi ya jamil kan cantik kan sifat kan. Ya jamilal wajhi. Ya jamilal wajhi. Jadi maknanya ya jamilal wajhi ni jamil kan cantik, so dia jadi sifat, seolah-olah menjadi sifat kepada dia punya mudhafun ilaih. Jadi kat sini kena baca jamila. Ya jamilal wajhi ni. Yang ini pun kena baca mansub. Okey, 3 yang marfu' pula tuan-tuan. 3 yang marfu' pula. Cuba tuan-tuan tengok. 3 yang marfu' pula. Yang pertama, kalau munada itu merupakan nama khas, Ahmad contohnya. Ahmad kan nama khas ni, nama orang ke nama tempat ke nama kucing kata ya Ahmadu, kena baca gitu. Ya Ahmadu, jangan baca ya Ahmada. Jadi ni kalau dia nama khas kena baca Ahmadu. Yang kedua, munada tapi tanpa al. Munada tak ada al, tapi dia spesifik. Dia tak ada al selalunya kalau kalimat yang ada al di pangkal baru spesifik kan. Tapi dia tak ada al tapi dia spesifik. Contohnya macam ni, ya rajulu, maknanya ada lelaki, kita panggil wahai lelaki juga. Tapi lelaki yang spesifik, kita dah tahu lelaki mana kita nak panggil. Wahai lelaki, lelaki, kita panggil itu. Tapi kita tahu dah lelaki mana kita nak panggil. Kalau lelaki yang kita tak tahu lelaki mana kita nak panggil, wahai lelaki tolong aku macam tadi, dia kena baca rajula. Tapi kalau ya rajulu, maknanya lelaki yang kita panggil tu dia mesti kena tulis, kita tahu tu tunjuk dia. Maknanya kita spesifikkan lelaki mana kita nak panggil. Tu kita panggil dia berada dalam keadaan munada yang marfu'. Okey, yang ketiga tuan-tuan munada yang haraf nidaknya diselang dengan kalimat lain sebelum munada yang sebenar. Contohnya sebelum pada kita panggil anak budak ya budak tu contoh ya ayyuhal waladu. Selepas ya ni saja haraf nidak tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kita punya kamus Al-Furqan, saya tak pisahkan warna untuk ya ayyuhad. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita belajar ya ayuhan ni kita consider dia sebagai satu perkataan saja. Dia kita panggil dia sebagai kalimat menyeru ataupun kalimat seru ataupun haraf nida. So harafnya yang ya ni saja tuan-tuan. Ha ni pun haraf juga.
Tapi tengok ya kalimat yang pertama wahai ayu. Ayu ni tuan-tuan boleh terjemah sebagai sayangku ke macam itulah Ya wahai sayangku. Oi. Itu. Ha ni haraf mufajaah. Saya pernah baca dalam satu buku nahwu disebut ha ni sebagai haraf mufajaah. Mufajaah ni maksudnya ialah macam menyergah lah tuan-tuan Ya ayuha maksudnya wahai sayang. Oi. Macam itulah lebih kurang Kalau macam ni kalau tuan-tuan tak setuju tuan-tuan carilah perkataan yang lebih sesuai. Tapi macam itulah haraf mufajaah ni haraf menyergah. Jadi kalau ada kalimat ya ayuha ni kemudian baru disebut siapa munada, dia katalah ya ayuhal waladu contohnya. Jadi waladu tu sebenarnya dibadal kepada ayu di sayang ni. Dia tukaran sebanding dengan ya sayang. Oh ya anakku. Jadi anakku ni badal kepada ayu ni. Faham tuan Jadi kalaulah dia dalam keadaan begitu tuan-tuan, kalau ada haraf nida kemudian diselangi dengan perkataan lain, maka kalimat munada yang sebenar tu kita kena baca di dalam keadaan marfu'. Ya ayuhal waladu. Ya ayuhar ra, ada alif lam. Ya ayuha ar-rajulu. Gitu. Okey tuan-tuan. Sekarang ni kita ambil ayat yang seperti mana saya janjikan tadi. Kita ambil surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuan-tuan tahu makna dia, kita tak payah bahas lah tentang makna dia sangat. Katakan oleh engkau wahai Muhammad ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tengok tuan-tuan ya ayyuhal kafirun. Nampak ayyu kemudian ha. Ya ni saja haraf nida dia. Ayu ni maknanya sayangku lah, boleh tuan-tuan kata ataupun apa tuan-tuan nak sebut pandai-pandai lah tuan-tuan Ha ni haraf mufajaah. Hoi gitu Jadi kul ni ialah kalimat fi'il, ni fi'il amar fi'il amar. Kalau fi'il amar apa fi'il pun tuan-tuan kena cari ganti nama diri mu rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maf'ulun bih tak? Maf'ulun bih dia tak ada So kalau dalam pelajaran peringkat ketiga, kul ini fi'il amar, dia mabni, tak payah bahas soal baris Kemudian ya ayuha, kita dah bahas tuan-tuan kan? Ya ayuha. So ya ini dia ialah haraf seru dia. Ayu ni lah yang munada dia Ayu ni ialah munada dia. Kemudian ha ni ialah haraf sergah ataupun haraf meminta perhatian Kemudian al-kafirun. Al-kafiruna ini ni jamak mudzakkar salim tuan-tuan, dia berada dalam keadaan marfu'. Tanda marfu' dia ialah waw nun ni, nampak ni. Tanda marfu' dia ialah waw nun ini. Okey, saya nak tanya kenapa kalimat kafirun ni dapat pangkat marfu'? Tu soalan kuis kita hari ni. Kenapa al-kafirun ini dapat pangkat marfu'? Kita tak baca mansub. Biasanya kalau munada yang tuan-tuan belajar dalam diagram kita yang ketiga yang saya tunjuk tadi, munada kena mansub ustaz. Tapi kenapa kalimat ni marfu'? Tanda marfu' dia waw nun lah. Waw lah sebab ni jamak mudzakkar salim. So jamak mudzakkar salim boleh baca al-kafirin, al-kafirun kan, tapi kat sini dia baca al-kafirun. Sebab apa? Sebab dia berada dalam keadaan marfu'. Jadi kalau tanya kenapa dia marfu'? Dia badal ustaz. Dia badal kepada apa? Dia badal kepada ayu ini. Okey, soalan saya tuan-tuan. Soalan saya, kenapa pula kalimat kafirun ini dia badal ke dia apa, dia punya hal lah Tapi yang penting saya nak tanya tuan-tuan, kenapa dia dapat pangkat marfu'? Kenapa dia dapat pangkat marfu' dalam konteks saya ni? Saya dah jelaskan 6 penyebab kan? 6 penyebab. Ada munada yang dapat pangkat mansub, ada munada yang dapat pangkat marfu' kan? Tapi kat sini kenapa dia dapat pangkat marfu'? Kenapa tak baca ya ayyuhal kafirin? Baca ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Dia ada kena-mengena dengan ni kalimat, 3 kalimat ni ya ayyuha ni. Tolong bagi tahu dengan saya kenapa al-kafirun dapat pangkat marfu'. Okey. Kalau kita nak bahas seperti biasa, al-kafirun ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dia ialah isim biasa. Isim biasa dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Dia mu'rab mu'rab marfu'. Tanda marfu' di mana? Waw ustaz. Kenapa dia pakai waw? Sebab dia jamak mudzakkar salim. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Apa penyebab dia dapat pangkat marfu'? Sebab dia badal kepada ya ayuha ni. Okey. Itu bukan soalan dia tahu. Soalan dia, kenapa pula dia ni dapat pangkat marfu'? Betul lah dia badal kepada yang ni. Kalau dia badal kepada yang ni, kenapa selalunya ni munada ni mansub kalau kita belajar sebelum ni? Tapi kenapa yang ni badal ni dia jadi marfu' pula? Yang menyebabkan kafirun ni terpaksa kena follow pula ayu ni. Dia jadi marfu'. So tuan-tuan tolong jawab Bagi tahu dengan saya 6 yang tuan-tuan belajar ini, dia ni yang nombor berapa? Kenapa dia dapat pangkat marfu'? Di 6 tu maknanya 3 mansub, 3 marfu' kan?
Bagi tahu dengan saya di nombor berapa. Jelaskan setakat mana tuan-tuan faham lah. Okay, la a'budu ma ta'budun. La tidak, ini ialah haraf nafi. A'budu, aku sembah, ini ialah fi'il, dia ialah fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah aku rujuk kepada Rasulullah SAW. Maf'ulun bihnya lagi tidak ada. Maf'ulun bih ni ma ni. Ma, okey. Ma maknanya apa yang, ini ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim mausul, isim mewakili. So dia mewakili siapa tuan-tuan? Dia mewakili apa yang ni mewakili semua yang disembah oleh orang kafir lah. So ni kalau peringkat ketiga dia ialah isim mabni. Kalau isim mabni dia apa ni? Dia mabni lah. Isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni. Kemudian ta'buduna ni fi'il mudhari', ganti nama diri dekat ni lah kamu rujuk kepada orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Maf'ulun bihnya tak ada. So ini lah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mu'rab. So dia mu'rab dengan nun. Kenapa dia marfu'? Dia mu'rab, dia marfu'. Fi'il mudhari' yang marfu' sebab dia tidak diganggu oleh haraf jazam ataupun haraf nasab kan. So tanda marfu' dekat sini ialah cik nun ni. Kenapa pakai cik nun? Sebab kamu termasuk dalam af'alul khamsah ataupun geng fi'il 5. So tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya, kenapa pula lah al-kafirun ini dapat pangkat marfu'? Betul lah dia badal kepada ayuha. Dia ni sebenarnya badal kepada ayuha. Dia kan munada. Ayuha ni kan munada. Ayu ni kan munada. Jadi kenapa pula lah dia dapat pangkat marfu'? Sedangkan munada sebelum ni kita belajar dia mansub. Tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya dan hantar jawapan kepada 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.